Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita dah sampai tajuk yang kedua, iaitu tajuk seni lukisan tingkatan 5. Okey, seperti yang kita dah belajar pada minggu-minggu yang lepas, kita belajar apa tu? Seni bina. Uh, Cikgu harap kamu dapat siapkanlah video tentang seni bina tu untuk kita buat kelas apa tu, pameran seni, video seni bina lah. Okey. Okey, tajuk seni lukisan ni, tajuk untuk tingkatan 5 ni agak heavy sikit. Sebab apa cikgu kata heavy? Sebab dia banyak cerita pasal sejarah. Kalau kamu tengok objektif hari ni, dia menjelaskan seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran dan gaya pelukis dan karya. Jadi, dia adalah lanjutan daripada tingkatan 4, aliran dan gaya pelukis dan karya. So, memang tajuk ni agak berat, tapi cikgu akan cuba ringankan sebaik mungkin lah. Supaya kamu, bila rasa berat, nanti kamu dah jadi macam susah nak follow. Kan? Bila kita rasa berat, kita susah nak follow. Bila kita susah nak follow, kita susah nak ingat. Bila kita susah nak ingat, kita tak boleh nak jawab soalan. Kan? Ataupun kita tak boleh feel lah dia punya keseronokan belajar tentang seni lukisan ni. Okey, kita kita tengok seni lukisan ni macam mana yang katakan berat tu. Okey. Okey, seni lukisan abad 20 hingga kini, okey. Kini abad 20 ni apa? Hingga kini 2021 begitu dinamik dan begitu pesat dia punya lukisan moden. Kemunculan gerakan dan aliran seni yang pelbagai banyak bertitik tolak daripada reaksi tentang kehidupan yang berlainan. Berlainan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik dan bidang seni itu sendirilah. Itu yang menariknya tentang kita menghasilkan satu karya. Kita tak hasilkan saja-saja. Kita ada mesej, kita ada tema. Samalah orang dulu-dulu pun yang menyebabkan karya ni meletup di Eropah tu sebab dia ada kaitan dengan politik, dia ada kaitan dengan ekonomi, sosial dan sebagainya. Macam sekarang ni kaitan yang paling rapat ialah orang berkarya, tajuk dia COVID-19 lah. Kan? Tema dia kan kesusahan, pengorbanan para doktor, para tentera, frontliners lah untuk menjaga kita punya dari keselamatan sosial kita, menjaga kesihatan dan sebagainya. Okey. Soalan dia dekat sini, mengapakah pelbagai gerakan aliran seni ini diperlukan? Apakah faktor-faktor yang mendorong kemunculan pelbagai aliran ini? Okey yang ini tak apa. Cikgu untuk standard kandungan ni kita hanya bincang hari ni ialah pemahaman terhadap konsep seni lukisan. Okey, kata kunci kat sini yang ada ialah emotif, ilusi pergerakan, ilusi optikal, ilusi visual satah. Okey, nanti kita tengok satu persatu kata kunci ni kalau kita terjumpa nanti nah. Okey. Okey, untuk standard pembelajaran kelas kita yang ini, okey. Okey, kita nak menjelaskan seni lukisan itu sendirilah. Okey. Yang tadi cikgu ulang baliklah. Aliran, gaya, pelukis dan karya. Lukisan barat lah. Barat ni daripada mana? Perancis, daripada mana? Jerman. Semua tu kita panggil barat lah. Okey. Okey, mari kita tengok satu persatu lah. Okey. Perkembangan seni lukisan pada abad ke-20 agak kompleks. Kesan pergolakan politik yang melanda dunia seperti revolusi Rusia, Perang Dunia Pertama. Okey, sehubungan dengan itu muncul pelbagai aliran seperti cikgu highlight kat sini, Fauvism, Expressionism, Cubism. Apa benda ni? Kenapa aliran ni ada nama-nama tersendirilah? Surrealism, Expressionism abstract,
seni pop ataupun dikenali dengan pop art, seni op. Yang ini yang cikgu nak explain hari ni. Semua aliran-aliran ni dia ada nama-nama tersendiri dan kenapa nama tu diberikan. Okey, kita dah masuk Fauvism. Okey, kita tengok Fauvism punya aliran dulu. Okey, Fauvism ni kalau kamu tengok dia adalah 1900 sehingga 1910. 10 tahun dia punya aliran. Okey. Apa dia Fauvism ni? Mari kita tengok. Kita tengok dari segi perkataan dulu. Okey, perkataan. Aliran Fauvism bermula antara tahun 1900 hingga 1910. Gaya aliran ini menolak idea peniruan terhadap alam. Yang ini dia punya keyword dah lah cikgu rasa. Okey, menolak idea peniruan terhadap alam. Sebaliknya memberikan kebebasan untuk berekspresi bagi menggambarkan hal benda yang dilukis. Siapakah tokoh-tokoh dia? Henry Matisse dan Andre Derain. Andre Derain. Ini cikgu tak sure sebutan cikgu betul ke tidak. Tapi bagi cikgu seronok jugalah kita dapat kenal pelukis-pelukis ni dengan nama-nama dia yang unik-unik lah. Tapi kalau kamu jadi pengkarya nanti, nama-nama kamu pun akan jadi disebut-sebut lah oleh pengkaji-pengkaji sejarah yang akan datang pula. Okey lah. Kamu ingat lah Henry Matisse, Andre Derain, aliran Fauvism ni, tapi kita tengok karya dia lah. Kita tengok perkataan ni susah sikit nak faham. Kemudian ada jugalah pelukis-pelukis lain seperti Henry McGuinn, Albert Merke, kan? Roald Duffy, Kees Van Dongen, Van Donge kot. John Metzinger dan Alice Bailey. Okey, nampak nama-nama dia menunjukkan memang mereka ni datang daripada Eropah lah. Okey, lukisan dihasilkan menggambarkan luahan emosi, lebih kepada emosi dan spontan. Media kering yang digunakan tidak merujuk pada media sebenar objek. Okey, so tu keyword yang seterusnya adalah luahan emosi. Tadi yang pertama tadi ingat apa dia? Menolak idea peniruan terhadap alam. Yang kedua, luahan emosi. Okey, media kering yang digunakan tidak merujuk warna sebenar objek. Maksud dia, kalaulah daun tu warna hijau, tak semestinya dia akan color hijau. Ikut suka dia, dia akan warna selain daripada hijau. Biru ke, hitam ke, merah ke dan sebagainya. Okey, nak menunjukkan kata mereka tidak lagi terikat kepada peniruan terhadap alam. Kalau alam macam itulah. Kalau warna hijau, dia tak semestinya hijau akan yang diwarnakan. Karya lukisan aliran ini digambarkan secara emotif, imaginatif. Mereka gemar menggunakan warna terang dan tidak natural dalam karya yang dihasilkan. Okey, mari kita tengok karya-karya dia. Okey, yang ini kita mula dengan karya Henry McGuinn dulu lah. Okey, karya Henry McGuinn. Okey. Siapakah Henry McGuinn ni? Ada tak gambar dia? Mari kita tengok. Yang ini bukan gambar dia. Macam mana kita nak tengok muka Henry McGuinn? Kita tengok. Kita tengok muka Henry McGuinn. Henry McGrippet. Kita McGuinn. Henry McGuinn. Henry McGuinn. Tengok wajah dia ada tak. Kalau ada wajah dia lagi baguslah. Kita boleh mengenal. Okey. Cikgu boleh nak zoom. Okey, kita dah nampak dah. Inilah wajah Henry McGuinn. Ni wajah dia. Bukan perempuan tu kot. Kan? Ni wajah dia. Henry McGuinn. Kalau tengok macam pelakon apa? Captain America. Bukan lah. Okey. Mari kita tengok balik. Okey, Henry McGuinn kita dah kenal. Henry McGuinn. Okey, dilahirkan 23 Mac 1874 di Paris, Perancis.
France. Lukisan beliau banyak dipengaruhi oleh gaya Impressionism. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah apa dia lukisan beliau yang terkenal? Uh, Voudicar. Apa benda ni? Ni bahasa Perancis lah. Kan? John Cousin. 1899 kan. Film Assist of a Twin. ha, tergeliat lidah kita nak sebut. Okay. So, ini tokoh lah. Tokoh ni, dia menghasilkan karya ini. Kita tengok karya beliau. Okay, John Cousin. Okay, ni pelukis dia letak nama pelukis dulu. Lepas tu, ini adalah karya dia. John Cousin. Okay. Menggunakan dakwat dan pastel. Dan warna dia sangat terang. So, inilah yang dikatakan aliran tadi. Aliran apa? Kamu ingat nama aliran ni apa dia? Siapa ingat? Fauvism. Fauvism atau Fauvism lah. Nampak tak? Dia, kalau kamu tengok ni, kalau macam dah sama dengan tahun kita lah, 2021 ni, ada lagi orang duk lukis yang macam ni. Yang style-style macam ni kan. Pakai. Tapi yang ini dakwat dan pastel. Dia mungkin juga, kalau guna, kita panggil apa tu, oil pastel pun boleh dapat efek yang macam ni. Alright. So, kita pergi next page. Okay. Next page ni, nama dia apa? Nama dia Roald Duffy. Siapakah Roald Duffy? Dilahirkan pada tahun 3 bulan Jun 1877 di Havre, Perancis. Nampak tak? Perancis ni banyak pencetus lah pada karya-karya ni. Itu sebab kadang-kadang orang cakap kalau nak belajar karya-karya ni, kita kena pergi sana. Kita kena pergi belajar dari sana dululah. Sebab mereka ni antara yang mula-mula pelopor lah. Kamu bayangkanlah zaman tu bukan ada warna canggih-canggih macam kita ni. Macam-macam boleh beli kat Shopee. Mereka gunakan warna-warna yang ada kerana mereka cipta sendiri warna-warna tu lah. Tu keunikan lah. Mari kita tengok Roald Duffy. Tengok. R-A-O Raoul Hausnan lain pula. Kita tengok Roald Duffy. Kalau nak type senang ke tu? Kena sebut ejaan Roald Duffy. My Wikipedia. Tak ada L pula. Okey, kita tengok image. Tapi tak ada pula wajah dia. Portrait. Rasanya inilah. Ya, kita tengok dia. Okey. Self portrait ni. Bukan. Maksud cikgu. Pelukis-pelukis ni mereka selalu melukis diri sendiri. Sebab itulah kelebihan melukis. Bila kita suka melukis apa-apa pun, kita jangan lupa untuk lukis diri kita sendiri. Sebab biasanya pelukis ni orang akan tanya, macam contohnya macam cikgu, orang tak tanyalah sebab tak popular pun. Kan? Tapi kalau sebut Roald Duffy, macam mana rupa dia? Nanti kita type, mesti ada. Dia panggil yang ini karya self portrait lah. Dia lukis muka dia sendirilah. Okay, Roald Duffy. Okay, tak apa. Kita balik. Macam mana kalau kita nak ingat ni, tapi cikgu suka kait dengan muka orang yang cikgu dah ingat. Cikgu nampak dia macam, yang tadi macam Captain America. Yang ini pula nampak yang macam tu, profesor yang kerja dengan jahat Captain America tu nama apa? Tak apa lah, kamu tak tengok tak, kalau kamu tengok tu ada sikit-sikit ni. Tapi dia pakai cermin mata bulat profesor tu. Dia rendah-rendah kan. Dia kerja dengan siapa yang musuh Captain America yang mula-mula tu. Yang muka macam tengkorak sikit tu. Okey, kalau kamu tahu tak apa. Kamu nak tengok ke? Bagus juga kita tengok lah, kita santai-santai ni. Ya. Tahu cikgu. Cuma tak ingat nama cikgu. Nama apa tu profesor tu? Nama tak ingat. Tak. Tapi tahu dia punya Depa akan tulis villain. Villain tu jahat lah kan? Villain.
Captain America apa? Cikgu type dulu tak. Tak keluar hak lain. Tada. Asyik dah. Cikgu tekan apa? Arnim Zola. Tapi asal dia tak keluar gambar dia. Cikgu nak tengok gambar dia je. Alah. Mana gambar dia? Sana. Ni cara kita nak ingat. Tada. Jeng. Sama. Betul sama. Kan. Hebatlah mata cikgu cik. Jadi Jadi cikgu. tu dia. Cik. Ah. Ini cara cikgu lah. Cikgu suka berimajinasi. So kan mudah kalau kita boleh kait-kait kan. Tapi dia tak soalan dia takkan tanya pasal muka. Cuma dia akan tanya pada aliran tu siapakah tokoh-tokoh dia. Nanti kita akan ajarlah macam mana teknik mengingat tokoh-tokoh pada zaman tu. Kadang-kadang teknik mengingat cikgu ni tidak perlu kamu faham pun. Tapi kamu boleh sebut semua benda tu. Cikgu ada cipta cerita-cerita pelik. Yang tak ada kaitan dengan ni tapi kamu boleh ingat lah. Tapi ini cara cikgu ingat lah. Okay, tapi tak apa. Yang ini kita belajar dulu yang fakta-fakta dia lah. Okey, Raw Duffy ni dia banyak dipengaruhi karya dia oleh Claude Monet dengan Matisse. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Portrait of Claudine, Cubist Landscape with Haystack, Fes Maroc. Lukisan yang lain Portrait of Tartarin, Tarascon, Cham d'Aboin and Normandie. Lee Marches and Honfleur dah meninggal dunia di Perancis lah. Okey, tak apa. Kita tengok karya dia tadi. Ada tak? Dia ada tunjuk tak karya dia? Oh, kat bawah ni. Okey, karya dia yang ni. Nampak ah. Memang Fauvism ni cikgu rasa maksud dia budak kita zaman sekarang ni pun mungkin kita ni dah dibawa oleh aliran ni lah. Fauvism ni. Macam kita dah tak terikat dah macam nak lukis realistik tu. Fauvism lah. Nampak lah. Unik je. Okey. Kemudian ada banyak lagi ke aliran ni. Kita kena laju sikit. Albert Marquette ataupun Marquet lah kot. Orang tak sebut Quet ni. Banquet. So Marquis. Okey, dilahirkan pada 27 Mac 1875 di Bordeaux, Perancis. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Paris, Notre Dame, La Marchande di Courteur, Saisons dan Portrait di Clementine. Lukisan yang lain ialah The Soaps, View of London, Cafe dan View of Rouen. Nampak dah bila mereka duduk dekat itu macam mereka apa yang mereka lihat itu yang mereka lukis lah tapi ikut cara mereka lah. Okey. Yang ni tengok karya dia. Simple je kan. Albert Marquette dia punya pelukis. La Marchette des Quatre Saisons. Ini je dia punya lukisan. Dua orang wanita gempal. Okay, dia tengah buat apa ni, ada macam roda sikit. Yang ni cikgu tak sure apa benda. Siap satu karya. Macam mana? Boleh buat tak? Okey, ni karya lagi. Portrait di Clementine. Nampak? Simple je. Okey. Okey, so macam tu lah. Ini yang tadi Raw Duffy, ada lagi satu karya cikgu tak tunjuk tadi. Raw Duffy, karya dia. Tapi karya Fauvism ni cikgu rasa inilah karya yang kita zaman law pun masih lagi orang ada lukis macam ni lah. Kan, Fauvism ni style ni. Okey. Nanti bila kamu tengok karya-karya tu, kamu boleh cuba kaitkan. Ni aliran apa? Itu yang sebaik-baiknya lah. Kita panggil yang itu kita dah pandai analisis kot. Ataupun kita boleh kait-kaitkan tu. Aplikasi lah. Kita tahu. Okey. Kemudian aliran yang seterusnya adalah Expressionism. Expressionism ni, okey, kita tengok dia punya penerangan dulu. Expressionism. Kalau kita tengok daripada perkataan expression lah.
luahan lah kot. Okay, expressionism. Tapi bila dia jadi ramai orang duk buat karya tu, dia jadi aliran lah. Okay, bermula di mana? Jerman. Pada abad ke-20 dipelopori oleh Die Brack dan Die Brack dan Der Rocher. Ni Jerman pula. Tadi kita pergi Perancis, sekarang kita pergi Jerman pula. Pelukis-pelukis terkenal ialah Ernest Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Carl Schmitt, Rottluff, Oskar Kokoschka, Amedeo Modigliani, Franz Marc, August Mack, Gabriel Munter, Heinrich Schönberg. Aduh, lawak tengah malam. Cempadon dan Advent March. Cikgu baca, cikgu yang gelap. Tak apalah. Hiburan. Lawak lah. Lawak kan? Ya, lawak. Okey, olahan hal benda. Okey, yang ni hal benda ni maksudnya subjek matter dia lah. Apa yang dia lukis tu lebih kepada aspek penggayaan dan warna menggambarkan luahan. Yang ni dia penekanan dia kepada dia nak gaya tu, style tu dan dia nak luahkan perasaan. Ni expressionism. Okey. Secara spontan dan bebas. Memanglah dari segi perkataan ni kita kadang-kadang kita tak boleh nak describe tepat dengan aliran tu, tapi sekurang-kurangnya penulis ini mencuba. Wah, cikgu pun mencuba. So, dan kecelaruan pelukis pada waktu itu. Wah, dia kalau terjemah kecelaruan ni macam bermasalah pula pelukis. Tapi sebenarnya bukan kecelaruan tu menunjukkan masalah, tapi dia karya tu dah unik sikit dari segi penggayaan dia tu. Okey, pelukis aliran ini menggambarkan reaksi mereka terhadap realiti yang dialami. Imej tidak digambarkan secara jelas, sebaliknya lebih kepada penzahiran terhadap kesan emosi manusia. Dia balik-balik dia ulang pada perkataan tu lah, emosi dan ni lah. Okey, kita tengok Ernest Ludwig Kirchner. Okey, siapakah Ernest Ludwig Kirchner ni? Okey, dilahirkan pada 6 Mei 1880. Okey, nak tengok orang Jerman punya muka pula. Okey, mari kita tengok rupa macam siapa pula. Ernest. Alah, salah eja. Ernest Ludwig Kirchner. Kita boleh copy paste kan. Kita tengok potret dia. Okey, rupa dia macam mana? Ni dah keluar ni. Saya rasa yang inilah rupa dia ni. Okey. Dia okey macam banduan lah cikgu. Dia punya. Itulah cikgu. Itulah no. Dia macam-macam lah kan. Nampak muka celaru. Tu dia. Pandainya komen muka orang boy. Tapi dia lah. Itulah bila orang duk ambil gambar pasport ke gambar apa-apa. Mungkin lah zaman ni dah ada gambar. Okey. Gambar ni dah ada orang dah ambil gambar. Lepas tu cuma orang dulu ni macam ni lah dia ambil depa tak senyum lah. No? Jadi kadang-kadang renungan dia tu tajam juga lah pasal. Kan? Tambah pelukis-pelukis macam ni kan. Mereka ni ada macam ada satu dunia jugalah. So bila kamu nak jadi seorang pelukis yang macam ada aliran-aliran ni, maksudnya kamu ada dunia kamu sendiri tu. Itu sebab kadang-kadang yang maksudkan cikgu kata dunia tu sebab dia kadang-kadang tu dia terlalu masuk dalam dunia dia sampai dia tak peduli dah orang cakap apa ke apa semua, dia ralik dengan dunia dia. Macam tu lah. Tu biasa yang berlaku lah. Zaman sekarang pun cikgu masih jumpa ada juga kawan-kawan cikgu yang mereka ada dunia dia sendirilah. Tapi alhamdulillah lah, bukanlah dia sesat ke apa. Tapi dia macam bila berkarya tu, karya tu akan jadi lagi hidup lah bila dia dapat bawa dia punya aliran dia tu atau pemikiran dia tu. Okey.
So dilahirkan 6 Mei Aschenberg, Jerman. Menggunakan unsur tradisional Afrika dalam karya dia. Expressionism dia pergi kait dengan Afrika pula. Okey. Seorang Jerman boleh kait dengan Afrika ke okey lah sebab dia dah keluar daripada Jerman tu sendirilah. Okey. Okey, lukisan dia cikgu baca sikit-sikit dulu. Bergwerk 3 Hause Fahman Station in Davos in the Greenhouse. Lukisan yang lain ialah Blue Handle Berhang B. Clavadi ataupun bahasa Melayu dia apa? Blooming Mountain Slope at Claverdale. Okay, Street 1914 Alex M. Cafistisch. Bagi bunyi Jerman sikit. Alex at the coffee table rupanya. Cafe tu kopi. Oh, Cafistisch coffee table. Die violinistin. Oh, the violinist. Okay. Staple meet Bowman in Taunus dan meninggal dunia di Switzerland. Okey, mari kita tengok karya dia. Okey. Okey, ya, memang ni bahasa orang tinggi-tinggi sikit. Okey, mari kita tengok karya dia. Inilah expressionism. Okey, apa maksud expressionism? Tu dia. Tengoklah expressionism dia. Okey, tajuk dia apa dia? Conteng-conteng je. Street Scene 1914 Pastel. Inilah karya dia. Okey, kita tahu bila kita sebut pasal lukisan, dia memang menggunakan media kering lah. Konsep lukisan jangan kita abaikan. Media kering tu macam tadilah, pastel, pen, arang, yang tak perlu campur apa-apa. Okey, kalau catatan media basah. So, mu tengoklah dia punya karya-karya agung mereka. Macam-macam lah. Macam conteng-conteng. Okey, anak cikgu kata macam conteng-conteng. Ya, expressionism ni kita tengok dia conteng tapi dia ada objek-objek yang dia nak cerita dalam ni lah. Yang tadi ni objek yang dia nak cerita adalah pasal street scene. Okey. Street scene tu apa? Street scene. Pemandangan di jalanan. Ni ada orang jalan di tepi-tepi tu, pasar jalan tu ada orang jual-jual, ada lampu berbagai warna. Okey, tak apa. So next page. Kita pergi lagi tokoh expressionism, Erich Heckel. Siapakah Erich Heckel? Erich Heckel dilahirkan 31 Julai 1883 di Dortmund, Jerman. Seorang pelopor aliran expressionism. Contoh lukisan beliau yang terkenal Two Riders and Horses, Waterfall, Dorf Trust, lukisan yang lain Draft Trail Prop, Router Writer, Mon Poppy dan Girls Swimming. Anak cikgu gelak pula cikgu baca. Orang dia baca baru tahu. Okey, mari kita tengok dia punya karya-karya Erich Heckel. Okey. Erich Heckel nampak lah karya dia expressionism. Okey, dia banyak main garisan, lepas tu dia calik-calik kan. Dia calik-calik warna sana sikit tapi dia dah expressionism dah. Ini kita panggil expressionism. Dia tak semestinya kamu kena pandai lukis betul-betul dah. Dia yang penting dekat aliran ni semua main calik-calik je. Macam tu. Okey, kita tengok dekat sini. Nampak macam kartun-kartun pun ada tapi dia bukan kartun. Dia panggil pembawaan aliran tu ataupun penggayaan aliran tu sendirilah. Okey, yang ini Rotor Rider, Red Rider. Rotor Rider. Penunggang kuda merah yang berbaju warna merah, Red Rider. Penunggang kuda yang berbaju warna merah. Alright. Jadi bagi cikgu nampak macam satu sketch juga lakaran, tapi sebenarnya dia dah jadi lukisan sebab dia tak upgrade dah dia punya lakaran tu. So itulah expressionism ni, lakaran kita pun boleh jadi satu karya yang hebat jugalah kan. Macam itulah. Kamu
nak kata kita nak terima hebat tu bukan hebat dari segi bentuk yang dilukis tu, tapi hebat dari segi apa? Hebat dari segi dia boleh luahkan atas kertas tu. Itu sebab orang kata kalau nak didik anak tu, kita jangan halang dia nak conteng-conteng apa kan. Tapi kalau dia conteng dinding tu, kalau boleh lah, kita bagi dia satu dinding yang special ke, kita buat, bagi dia luahkan apa yang terbuku dalam hati dia tu. Okay. Kamu macam mana? Mau bagi ke kamu conteng-conteng? Tak ada nanti. Tak bagi. Cikgu. Tak bagi. tak dapat tak dapat peluang tu tapi ada juga cikgu tengok parent-parent doktor yang faham benda ni. Dia bukanlah faham seni sangat, tapi dia faham konsep kemahiran penerokaan diri budak-budak tu. Dia create satu dinding untuk conteng. Cikgu tengok orang putih banyak. Dia dekat rumah dia ada satu dinding khas untuk conteng. Sebab dia kata kalau dia tak bagi benda tu, nanti ada conteng tempat lain dan benda tu dikatakan salah. So bagi conteng tempat yang situ saja. Jadi anak dia conteng lah, macam-macam cerita lah keluar dekat situ kan. Dia salah satu pendidikan lah. Macam cikgu memang bagi anak cikgu conteng dekat kertas-kertas buku sketch. Dengan cikgu belikan dia tablet lah, dia nak conteng dekat tablet tu lah. Macam tu lah, tu cara moden, cikgu guna cara model lah. Anak cikgu yang seorang tu lah, dia memang suka conteng. Yang sulung tu, Najwa tu. So, cikgu bagi dia tablet. Dulu dia conteng atas kertas kan. Dah ada tablet, dia conteng atas tablet lah. Hari-hari ada karya. Tak tahu lah kan. Tapi kalau tengok expressionism ni, rupanya memang karya conteng-conteng pun dah jadi satu karya juga. Walaupun lah karang. Okay. Kita tengok Carl Smith Rottluff ni. 1 Disember, Chemnitz, Jerman. Lukisan beliau yang terkenal Horse by the Sea. Russia. Okay. Landscape with tree. Yang ni senang sikit nak faham. Tadi expression yang tadi tu tak berapa nak nampak sangat kan. Yang ni kita boleh nampak lah. Ni awan ke, ini matahari ke, cikgu tak sure. Tapi bila pantulan ni, dia jadi menegak pula macam ni patut melintang sini. Kalau ikut hukum imbangan tu tak seimbang lah, ataupun imbangan asimetri kawan. Daripada melintang jadi menegak. Nama karya dia Überschwemmung. Flooding. Oh, banjir. Dia nak cerita pasal banjir. Nampak tak? Banjir, kalau kita cerita dengan gambar saja, dia adalah kecantikan gambar tu. Kita ambil gambar banjir apa semua tu kan. Tapi bila kita sketch, kita lakar, kita lukis, kita nak luahkan ni negeri saya ada banjir. Kan? Dia jadi satu unik tau karya tu. Kamu mungkinlah orang tak sebelum kita nak minta orang lain rasa karya kita unik, kita sendiri kena rasa dulu apa yang aku buat ni ialah unik. Macam tu. Okey, kita tengok ini pula. Landscape with tree. Nampak bagus kita belajar aliran ni supaya kita tahu kalau kita jenis lukis macam ni, kita tidak keseorangan tau. Rupanya ada lagi orang moyang-moyang kita dulu-dulu tu duk lukis macam ni lah kan. Okey, dia yang unik sini juga, dia orang Jerman tapi menggunakan dakwah India. Okey, macam mana dakwah India cikgu pun tak tahu, tapi menarik untuk kita terokai lah ataupun kita pelajari. Okey, dah habis dah aliran expressionism. Kemudian aliran cubism. Cube. Ambil daripada perkataan cube lah. Kotak. Ataupun kotak lah. Okey, apakah cubism? Pada muncul kesan modernisasi. Bila dah moden di Eropah. Moden di Eropah ni maksud dia apa? Mereka dah banyak guna barang-barang yang moden lah. Okey. Tapi bukanlah kamu boleh bayang moden macam sekarang ni. Modernisasi sana tu dia macam daripada tradisional dia orang bertukar menjadi moden. So apa yang bila perubahan revolusi industri ni, mereka juga berubah, karya mereka pun berubah-ubah, aliran mereka berubah, gaya mereka pun berubah. Okey, ada juga yang berubah, ada yang stay lah. Okey, terdapat dua gaya aliran ini, iaitu cubism analitik dan cubism sintetik.
Apa dia dua analitik dan sintetik? Aliran ini dipelopori oleh Pablo Picasso dan George Braque. Pelukis-pelukis lain aliran ini ialah Albert Gleizes, John Metzinger, Juan Gris, Robert Delaunay, Henry Lee Forchonier. Okey. Pelukis aliran ini membina semula objek dengan menggunakan rupa dan satah geometri. Okey, yang ini keyword dia nah. Objek-objek yang nak dilukis tu mereka tukarkan jadi ada rupa-rupa. Kamu ingat lagi rupa? Garisan rupa kan? Garisan yang bercantum jadi rupa. Rupa-rupa dan ada satah geometri dekat situ yang diabstrakkan. Pelbagai unsur garisan, jalinan, perspektif digunakan dengan jelas. Karya lukisan digambarkan seolah-olah terpisah oleh rupa geometri. Okey. Kita kalau nak gambarkan dari bentuk perkataan macam tu lah, rupa geometri dan satah-satah. Satah tu macam sekeping-sekeping lah. Ataupun dia macam lukisan tu dipotong-potong. Okey, mari kita tengok Media lukisan ialah pensel, pastel, arang dan pen. Teknik lukisan yang digunakan ialah silang pangkah. Okey, kita pernah buat dah cross hatching ni, silang pangkah dan garisan selari. Hatching lah kita buat yang lorekkan dan gosokkan. Pelukis yang mengaplikasi bentuk realism ke dalam bentuk geometri. Aliran utama, ciri-ciri aliran utama ni adalah latar belakang dan objek bertindan serta menghasilkan ruang cetek. Ingat lagi ruang? Ruang ada 4. Ruang cetek, ruang cetek. Ruang rata. Okey, kita tengok kat kamera cikgu bertunjuk ni rata. Karya tu nampak rata. Kemudian cetek kita kena masuk sikit. Katalah tangan cikgu boleh. Katalah pen ni boleh masuk dalam karya tu. Dia masuk sikit baru nampak karya. Okey, yang itu ruang cetek. Tapi kalau karya tu kita nampak macam dalam sikit. Kan tadi kita kalau cetek tu macam nampak dekat lah. Kalau dalam sikit, kita nampak benda tu, objek-objek yang dilukis tu semua jauh daripada bingkai tu. Itu kita panggil ruang dalam. Kalau jauh lagi, ruang infinity. Kita macam orang duk lukis perspektif kan. Okey. So tak apa. Yang ini dia kata menghasilkan kosan ruang cetek lah. Okey, mari kita tengok karya dia. Okey, mari kita tengok karya dia ialah okey. Cuma yang ni dulu kita nak jadi tak ada explanation pasal cubism analitik dengan cubism. Ada dua tadi, cubism analitik dan cubism sintetik. Okey. Apa beza cubism analitik? Okey, cubism analitik ialah menekankan warna, bentuk geometri dan warna yang terbatas. Cubism sintetik memaparkan warna-warna terang. Itu beza dia. Cubism analitik menekankan bentuk geometri dan warna yang terbatas. Warna tu macam duk ulang warna sama aja. Tapi sintetik pula warna dia macam warna-warna yang terang pula. Okey, kita tengok nanti ada tak explanation lagi pasal cubism analitik dan sintetik. Okey, kita tengok pelukis pada zaman cubism ni dulu Okey, yang ni Perancis balik, dilahirkan Albert Gleizes. Dilahirkan di 8 Disember 1881 di Paris, Perancis, berminat dengan bidang seni dan metafizik. Nampak tak? Dekat sini tidak ada, kalau kita ikutlah konsep dekat sini, orang seni dengan orang sains tak pernah diasingkan pun. Siapakah yang mengasingkan seni dan sains sebenarnya? Orang aliran mana yang mengasingkan seni dan sains? Sebenarnya itulah kesilapan kita di dalam dunia pendidikan ni apabila kita mula mengasingkan. Yang ni budak ni aliran seni, budak ni aliran sains. Salah. Dia tak boleh macam tu. Seni sains tak boleh asing. Sebab benda tu dia ada connection tau. Kalau siapa pernah tengok karya Leonardo da Vinci yang operate orang, dia lukis jantung, orat apa semua tu. Itu zaman tak ada X-ray lagi. Jadi Leonardo da Vinci ni dia
dia boleh study benda tu. Orang ni mati je, dia pergi lukis. Orang ni mati je kan. Itu kerja gila lah sebab orang mati duk lukis kan. Kamu sanggup lukis orang mati depan kamu. Lepas tu kamu operate badan dia kan. Memanglah. Kalau kamu buat tu, cikgu pun lari. Kan? Zaman sekarang lah kan. Tapi zaman tu, Leonardo da Vinci, dia minat nak tengok dalam badan macam ni. Apa punca orang tu mati kan. Jadi, benda tu dia dekat dengan sains. Dia sebab ingin tahu. Dia inquiry. Dia nak tahu. Jadi, benda tu last sekali rupanya dia ada kaitan dengan seni perubatan. Ibnu apa? Farabi ke yang terkenal dengan ni. Okey. Jadi, dekat sini kita tengok pelukis ni dia ada kemahiran seni dan dia juga ada metafizik dekat situ. Yang ni yang menarik yang kita nak kena study. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah vas. Vas ni apa? Pasu lah kan. Okey, Tour de Martinique. Lukisan yang lain adalah composition musical, portrait di Florence, the pianist, the pensive for meditation. Okay. So, nama-nama ni cikgu nak bagi tahu. Sebab apa cikgu baca juga? Cikgu kita dalam tajuk ni kita menghargailah karya-karya orang. Walaupun kita tak faham sangat apa yang mereka nak cuba ketengahkan dan kenapa mereka nak ketengahkan karya-karya ni. Tapi, bila sampai giliran kita dah tahu dah. Kalaulah aku melukis, apa yang aku nak ketengahkan? Itu yang paling penting. Apa yang aku nak ketengahkan? Sentuhan yang macam mana? Waktu ni jiwa aku macam mana? Macam mana aku nak sentuh? Ataupun apa yang aku nak orang bila tonton karya aku tu, apa yang dia rasa? Kan? Yang kalau kamu cikgu sebut kucing warna pink. Kamu ingat tak kucing warna pink? Ya. Kan? Maksud dia daripada situ kamu dah tahu dah. Cikgu Hairi pernah menghasilkan satu karya kucing yang berwarna pink. Yang memang unik sebab tak ada orang buat. Sebab cikgu terfikir, bila cikgu nak lukis ni, cikgu nak kamu ingat sesuatu tentang cikgu kan. Contohlah. So, why not cikgu lukis kucing banyak dah orang lukis. Tapi, kenapa orang tak lukis kucing warna pink? Daripada situlah terhasilnya kucing warna pink tu kan. Macam tu lah. Tapi waktu tu cikgu punya falsafah taklah dalam mana. Cuma cikgu nak sekadar macam boleh menarik minat kamu. Itu. Cikgu rasa berjaya lah sebab mana-mana generation yang pernah tengok kucing warna pink, mereka akan ingat. Oh, ada kucing warna pink. Macam tu lah kan. Kucing pink. Okey. Kita balik kepada sini. Macam ni lah kita tengok. Okey, macam mana karya Cubism. Kita jangan lupa ni kita nak belajar tentang aliran kan. Dan gaya. Okey, kita tengok karya dia. Nampak? Cubism ni dia macam satah-satah. Dia potong. Okey. Lepas tu dia buat toner pun. Toner ni bukannya toner yang betul dah ni. Kalau ikut kita belajar lukisan, toner bentuk lain. Kan? Sorry angin banyak pula malam ni. Okey. Tool. Nama karya dia Tool. Tapi dari segi unik tu memang unik lah. Ini kita panggil aliran Cubism. Kita tengok sini pula. Okey. Yang ini cikgu tak berapa nak nampak satah dia vas ni. Tapi cikgu boleh buat kesimpulan macam ni. Aliran Cubism ni semua benda dia nak outline kan. Kamu perasan tak? Semua dia nak outline kan. Kalau dalam seni SPM, kamu bila hasilkan karya, jangan kamu outline kan. Kalau kamu outline, kena potong markah. So, yang ini, zaman ni orang dah mula outline. Mungkin dia dah ada teknologi macam pastel dia dah bertajam ke apa semua dan dia suka. Kalau boleh, semua tempat dia nak adakan garisan lah. Okey, kita tengok lagi. Next. Tepi lagi John Metzinger. Macam burger Zinger je. Okey kita terang sikit pasal John Metzinger. Kita tak tengok rupa dia lah. Nanti cikgu sebab kita nak cut masa. Okey, dilahirkan pada 24 Jun Nantes, Perancis. Contoh lukisan beliau yang terkenal ialah Film à la Coupe de Fruits
X. Faizan dan potret di June Phil. Okay. Dia letak nama apa tak apa kita layan sebab nanti kamu pun buat karya kamu letak nama kamu pula. Okay, lukisan yang lain ialah home assist divan, la table, man sitting in front of table, film divan, la miroir, woman in front of the mirror. Okay, study for Lee cannot and passage cubits dan meninggal dunia pada 1956. Okay. Sama ya konsep dia, kita tengok karya dia. John Metzinger, Passage, Cubist. Memang nampak lah. Semua dia outline kan dan dia main tona-tona yang cara cubism lah. Nampak ni sebenarnya pokok ni dan sebagainya kan. Passage, Cubist. Okay. Tapi untuk zaman tu memang unik lah sebab orang dah mula main style-style macam ni. Gaya-gaya macam ni lah. Bukan seorang, ramai ya. So itulah dia jadikan aliran tu. Kalau seorang-seorang dia tak jadi aliran, dia kena ramai. Okey, Joan Gris pula kita tengok. Nampak dilahirkan pada 23 Mac 1887 di Madrid, Spanyol. Okey, contoh lukisan beliau Nature Morse, La Home a la Guitar, The Man in Guitar, The Nature Morte a la Theatre, Dead Nature of the Teapot. Lukisan yang lain Test at Pipe, Cup and Pipe, Nature Morse, Cubist in Cafe and Auto Portrait. Meninggal dunia pada tahun 1927 di Perancis juga. Okey, kita laju sikit. Sama ya konsep. Bila kita dapat konsep tu boleh laju dah. Nature Morte, Cubist. Lepas tu apa lagi ni? Ni tengok style dia semua dia petak-petakkan ataupun dia satah-satahkan lah. Lepas tu tona dia buat dia buat pun ikut macam tona yang segitiga macam tu. Alright. Senang nak faham dah cubism ni. Okay, surrealism. Surrealism pula apa dia aliran dia? Kalau tengok okay, aliran surrealism berpusat di Paris. Idea utama ialah aliran ini menunjukkan kreativiti minda bawah sedar. Yang ini keyword dia. Minda bawah sedar. Apa dia minda bawah sedar ni? Adakah dia seru hantu ke ataupun dia berhayal ke apa semua? Bukan. Okay, melampaui pemikiran logik. Yang ini logik dia maksud dia anti logik. Surrealism. Perkataan real dia ada lawannya surreal. Real yang kita biasa tengok, surreal tu yang kita dipanggil minda bawah sedar lah ni. Kita berlawan dengan real tadi. Okey, siapa dia pelukis dia? André Breton, André Rosda, Max Ernst. Contoh pelukis lain Paul Pont, René Magritte, Salvador Dali. Okey, yang paling cikgu kenal ialah inilah Salvador Dali ni dengan karya jam yang cair tu. Tak apa kita tengok kalau ada. Okey. Paul Klee, John Miro, John Arp, Max Ernst dan Yves Tanguy dan Paul Delvaux. Okay, gaya surrealism ini menimbulkan kesan-kesan aneh. Memanglah untuk orang zaman tu, orang boleh fikir ke macam ni kan? Kesannya dirasai oleh manusia walaupun tidak dapat difahami. Tumpuan kandungan karya ini adalah kepada ekspresi minda bawah sedar pelukis. Pelukis menggunakan imej bawah sedar dan alam khayalan yang tidak logik. Kebanyakan objek yang diletakkan pada tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan ikut suka imajinasi pelukis. Cikgu tambah ikut suka. Tak ada dalam buku ni. Okey, kita tengok karya dia. Okey, kamu nanti kat buku teks semua, kamu boleh scan ni. Cikgu tak sempat nak tunjuk aliran-aliran ni. Tapi kamu boleh scan, boleh tengok video dia kat buku teks semua. Okey, tak apa, nanti kita sebab kita gone through dulu. Kalau sempat, kita scan. Okey, pelukis dan karya. Kita tengok André Breton pula. Okey, dilahirkan 18 Februari. Pengasasnya aliran surrealism. Okey, dia pengasas. Maksudnya dia yang mula dulu lah, pioneer. Contoh lukisan beliau ialah Cadavre Exquis, Rospor Elisa dan Automatic Drawing. Dan lukisan yang lain, Lijou de Merzal, The Game of Merzal, Portrait Apollinaire. Okey. Mari kita tengok karya dia. Cikgu suka tengok karya-karya orang ni. Kalau pergi galeri tu, cikgu boleh duduk berjam-jam duduk tengok kenapa dia buat macam ni.
Kan? Apa kaitan dia? Apa sebenarnya dia nak perjuangkan ke nak sampaikan? Okey, kamu tengok ah. Sebab dia ni perintis, kamu tengok zaman dia ni macam kita panggil zaman sekarang ni orang panggil manipulasi foto lah, Photoshop. Kita kerak sana kerak sini, cantum sana cantum sini kan. Kalau kamu tengok ni ini adalah macam kaki perempuan, dia pakai apa ni? Baju ballerina ke apa tu? Baju apa? Baju menari tarian tu kan. Okey, lepas tu tengok yang ini badan perempuan ni cikgu dah tak tahu bentuk apa yang dia nak cuba buat. Tapi kat atas ni kepala perempuan tu dah jadi buah cherry kot. Kan? Ni leher Strawberry. strawberry pun boleh jadi juga mungkin. Okey, tapi bila kaki pula yang ni lagilah pelik. Ni kaki sebelah sini pi pegang ni apa kita panggil? Bukan curut bentuk bulat tu yang ni. Curut juga kan ni? Curut yang macam silinder tu kan, sigar tu. Yang orang duk tokok-tokok sebelum bakar tu kan. Tapi tak apalah. Okey, kita tengok. Dan yang ni yang cikgu macam surrealism ni memang pelik-pelik. Tapi kenapa dia nak cerita apa sebenarnya dekat sini? Dekat Perlis ni pun kita ada satu pelukis tu dia suka buat surrealism, Cikgu Anis tu. Kan? Baru cikgu pernah pergi satu pameran tu dia buat cikgu reflect dengan surrealism ni. Dia buat apa tau? Dia buat perempuan pakai bukan perempuan, baju tu macam perempuan. Dia buat kaki juga dua, tapi kaki tu pokok kaktus. Bentuk kaki tapi dia warnakan dengan hijau macam kaktus tu. Lepas tu pakai kasut tinggi apa semua kan. Pokok kaktus kan macam berbulu-berbulu sikit kan. Rupanya dia nak sampaikan mesej. Bila orang tengok, orang tertanya-tanya, kenapa lukis macam tu kan? Rupanya dia nak ketengahkan pasal isu LGBT. Kan? Sebab lah ni banyak sangat orang perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan apa semua kan. Lepas tu bila dia kata cuba kita tengok karya ni, cantik ke kalau jadi macam ni kan? Adakah kita boleh terima benda tu? Sebab dia pun mungkin pelukis yang ada agama, dia nak ketengahkan lah. Benda ni macam salah di sisi agama, salah dari sisi sosial. Tapi diterjemahkan dengan satu karya lah. Itu yang seronok tu. Cuma sebab kita menyampaikan mesej dalam bentuk yang unik lah. Kan? Kita tak kata kami anti-LGBT. Tak. Kita tak buat poster macam tu. Kita cuma suruh orang berfikir. Okey ke kalau perempuan jadi lelaki? Okey ke kalau lelaki jadi perempuan? Orang tengok karya tu, orang akan buat kesimpulan sendirilah. Okey. So, kita tengok lagi karya-karya surrealism. Sekejap. Okey, kita tengok kat sini. Kita scroll lagi. Surrealism. Okey. Andrew Rosda. Okey. Lady with Camellia. Mari tengok kat mana dia punya khayalan dia tu. Siapa nampak perempuan? Nampak? Tajuk dia Lady with Camellias. Camellias tu cikgu tak sure apa bunga kot. Nampak tak perempuan? Nampak. Tahu mana? Nampak. Macam pakai topi ni. Baguslah kamu nampak. Okey. Cuma benda rekod-rekod ni apa benda? Bunga ni dia masih ni. Lepas tu dia ada pula kat sini. Lepas tu kenapa bunga ni dia buat tahun ni satu, tahun ni satu, tahun ni satu. Kan? Jadi adalah cerita dia. Kalau nak tahu, pergi tanya dia lah. Andrew Rosda ni. Kan? Kalau dia bangun cerita balik, cikgu lari ya. Okey. Tak apalah. Biarlah dia dengan karya dia. Okey, Max Ernst pula. Dilahirkan 2 April di Bruges, Jerman. Okey, menerapkan teori psikoanalisis. Cerita pasal banyak negara ni, ada satu cikgu duk follow di FB tu. Dia pun main apps apa yang boleh sembang dengan remaja-remaja dari negara lain. Itu apps apa? Lepas tu yang Omi girl tak Omi lelaki ni dia daripada Indonesia, tapi kelebihan dia boleh cakap dalam semua bahasa-bahasa tu. Bila dia
Dia jumpa satu perempuan yang ni kan. Omega cikgu. Ha? Omega tu. Oh, Mi. Okey. Tapi menarik lah. Yang lelaki ni pun bagus dia tu sebab dia boleh cakap dalam bahasa orang tu. Sebab dia teringin nak belajar. Kan cikgu tak pasti dia tu siapa. Tapi dia dia boleh bertutur dalam bahasa. Bila tanya kawan ni dia datang dari mana, kawan ni pasal dia cakap dalam bahasa tu. Memang impress lah. Perempuan tu pun terkejut dia boleh cakap bahasa tu kan. Sama lah. Kalau kamu pun boleh belajar, kalau kamu Allah bagi kelebihan boleh belajar banyak bahasa. Macam sekarang kamu ada bahasa Arab apa semua kan. Itu dah satu kelebihan. Bahasa Inggeris. Kalau kamu boleh belajar lagi banyak bahasa, lagi jenis. Ada orang cakap lagi banyak bahasa kamu belajar, kamu melatih otak kamu supaya jenis lah. Sebab keunikan bahasa ni bukan Allah cipta saja-saja kan. Jadi kamu selagi boleh belajar, belajarlah. Kalau kamu tak boleh belajar tak boleh juga. Maksud dia itulah tahap otak kamu lah. Tapi ada orang memang dia boleh belajar. Okey, kita tengok kat sini, balik kepada cerita kita, Matt Ernest dalam surrealism ni. Contoh lukisan beliau ialah The Hat Makes the Man, My Beautiful Land with Mary Laurentine Sodalites. Lukisan yang lain ialah Lesson in Automatic Writing, Frozen Landscape, Icicles, Mineral Type of Female Body, The Master Bedroom dan sebagainya, dan meninggal dunia pada tahun 1976. Mari kita tengok karya dia. Okey. Cikgu suka tengok buku teks kita sebab sekarang buku teks memang lengkap lah. Bukan lengkap macam mana dari segi penerangan dia apa semua kan. Buku teks kita ni boleh jadi rujukan dunia sebab dia buat kajian lengkap pasal semua era. Okey, kita balik pada buku ni. Okey, kita tengok. Apa tajuk dia tadi? The Hat Makes the Man. Nama tajuk dia pun best. The Hat Make the Man. Ni topi-topi yang bersusun lah. Cuma yang ini cikgu Surya ni lah. Dia macam sangkut topi di rak penyangkut. Tapi cara dia sangkut tu, ada yang sangkut, ada yang jadi bertindan-tindan macam tu kan. Surya lah. Surya ni ikut suka dia lah. Dia nak buat macam mana kan. Tu je kata ikut suka. Kan? Lalas jadi satu karya. Dia pun tak tahu kata karya dia ni akan jadi satu karya yang agung kan. Waktu kita lukis, kita tak ada simpan satu niat. Tak ada. Pelukis ni biasanya dia tak ada. Sahaja aku lukis ni semoga menjadi karya agung satu hari nanti. Dia tidak akan ada. Dia lukis sebab dia suka lukis. Itu je basic dia. Dan aliran yang dia bawa tu pun kadang dia pun tak tahu kata dia tengah bawa satu aliran kan. Macam kita study, kita tahulah. Sebab kita study dia, kita tahu kita ni, aku ni punya aliran ni, ataupun aku ni ada satu aliran baru ke yang keluar daripada ni. Macam tu lah. Tapi, mereka sana, mereka lukis tu bukan sebab mereka study aliran ni sendiri, tapi sebab mereka suka lukis dan mereka ada bawa cerita masing-masing lah dekat situ. Lepas tu, ada pengkaji-kaji, mereka ni bila tengok ada persamaan antara satu sama lain. Mereka namakanlah aliran apa lah macam tu lah. Dan bila mereka tulis, orang dulu mereka menulis, menghasilkan penulisan. So jadikan buku dan sebagainya. Maka jadilah satu ilmu baru yang kita boleh belajar hari ni kan. Nampak tak? Okey, tadi expressionism dah ada. Sekarang expressionism abstract pula. Apa benda expressionism abstract? Okey, kita tengok. Aliran expressionism abstract merupakan aliran seni yang berkembang di Amerika Syarikat. Dia dah mula ke US dah. Amerika Syarikat. Pelukis aliran ini ialah memisahkan diri mereka dengan gaya lukisan konvensional. Okey, ni macam keyword dia lah. Okey, gaya lukisan konvensional lah. Konvensional tu apa dia? Lukisan yang biasa kita lukis. Kita biasa lukis yang ada nampak bentuk, ada nampak sedikit cerita dan sebagainya. Apa dia aliran expressionism abstract ni? Apa dia? Dia keluar daripada benda-benda ni. Dia bukan lagi fantasi, dia bukan lagi ni, dia keluar lagi. Maksudnya dia mencabar lagi aliran-aliran ni. Okey, pelukis aliran ini adalah Lee Krasner, Franz Kline, Richard Diebenkorn, Wassily Kandinsky, William Koenig, Jackson Pollock. Jackson Pollock ni famous lah. Okey, yang cikgu tahu lah kan.
Okay. Mark Rothko, Frank Stella, Hans Hoffman, Bradley Walker Tomlin, William Beziotis, Conrad Marcharelli, Mark Tobey, and Eddie Reinhardt. Tak apa, kita baca je nama-nama mereka. Kedua, terdapat dua kecenderungan karya ini, iaitu aksi pelukis. Yang best karya ni dia ada aksi. Okay. Dan lukisan menekankan warna dan bentuk. Mari kita tengok. Okay. Aksi apa? Aksi spontan. Kanvas besar. Orang yang bawa aliran ni, dia tak suka lukis tempat kecil-kecil. Sebab aliran ni apa? Dia nak terbang. Dia nak bergolek. Dia nak campak. Karya-karya tu dia campak. Dia nak, sebab dia main aksi ni. Dia, itu kita panggil abstract tu. Sebab kita tak, dia ni nak lukis apa sebenarnya. Macam tu lah. Kita tengok lagi seorang-seorang. Okey, yang ini nama dia Lee Krasner. Kamu tengok Lee Krasner punya karya. Aliran apa ni? Ada nampak tak rupa-rupa bentuk apa siapa? Kita tak nampak kan? Tapi kat sini, kalau kamu perasan, okey, cikgu nak tengoklah mata kamu dengan kefahaman. Ada tak aliran yang lain yang hampir sama dengan karya ni? Aliran apa yang tadi kita belajar? Yang hampir sama dengan karya macam ni. Ni aliran expressionism abstract. Expressionism kurang sikit. Yang ini dia ada satu, kalau cuma tengok kat sini kan, kita nampak dia punya rupa-rupa ni. Apa dia? Cubism. Ya, pandai. Cubism. Kan? Itulah kita boleh kait dengan aliran Cubism juga. Tapi yang ini kenapa dia tak dimasuk dalam Cubism? Mungkin sebab zaman dia tu dah tak ada dah Cubism ni. Ataupun satu lagi, mungkin Cubism tu nampak lagi bentuk dia. Yang ini dah tak nampak bentuk dah. Kan? Bentuk dia tak clear macam tadi tu. Okay. Okay, mari kita tengok. Lena Krasner tadi. Okay. Nama dia Lee Krasner lah. Okay, tak apa. Okay, kita cikgu tak baca dia punya tu. Cuma cikgu nak tengok karya tadi. Okay, mari kita tengok lagi dia punya nama tokoh-tokoh yang lain abstract. Franz Kline ni. Franz Kline. Dilahirkan di Pennsylvania, Amerika Syarikat. Lukisan beliau Untitled. Zaman tu orang dah mula berani letak tajuk Untitled. Maksud dia, tajuk dia apa? Ialah tak ada tajuk. Kan? Orang yang bawa aliran ni, dia memang suka macam suka berlawan. Orang lukis cantik-cantik, dia lukis tak cantik. Orang lukis elok-elok, dia lukis bagi tak elok. Orang lukis bagi orang faham, dia lukis bagi orang tak faham. Tengok, sampai tajuk pun dia nak bubuh tajuk dia Untitled. Tajuk dia tak ada tajuk. Lepas tu apa dia? Ya, ingat lagi Nabil ke yang buat filem? Filem tanpa tajuk. Ada. Cuma tak meletup lah kan. Tapi ada lah filem tu. Filem tanpa tajuk. Bubuh lah tajuk apa pun. Tapi itulah kata orang seni ni. Yang orang duk kata pelik tak pelik tu. Sebab orang seni ni. Bila main aliran-aliran seni memang pelik lah kan. Kita tengok kan. Tu dia karya dia. Study of the High Street. Satu kajian tentang High Street. Jalan high lah. Apa dia nak lukis ni? Ya Allah. Tu dia panggil surrealism. Surrealism lah. Surreal lah apa? Bukan surrealism. Sorry. Expressionism abstract. Dah. Cikgu pun dah pening dengan dia. Terus dengan cikgu-cikgu. Terus masuk aliran lain pula lah. Okay. Ni lah. Karya Richard Diebenkorn. Untitled juga. Pasal cikgu tengok aliran dia nak macam apa? Cubism tadi kan. Tapi tak Cubism. Dia ada satah-satah lagi. Itulah. Kamu jangan keliru lah. Ada beza lah Cubism dengan abstract ni. Abstract dia kita tak boleh faham apa yang dia nak hasilkan. Untitled.
Yes. Tapi karya ni lah yang paling laku di pasaran dunia. Sebab expressionist abstract ni. Sebab kamu boleh calik apa, kamu boleh calik apa kan. Siapa? Kamu pernah tengok tak satu karya yang pelukis ni dia jenis bubuh dalam baldi. Lepas tu dia pusing tu. Siapa nama dia? Ingat tak nama dia? Tak ingat. Saya tapi aku ingat. Cikgu follow dia dekat IG tu. Dia suka letak nama dia fake art. Dia punya karya dia fake art. Sebab dia kata orang suka kata kat dia, macam ni ke senang je buat karya tapi dia jual $20,000, $10,000 kan. Dia campur-campur lepas tu dia buang baldi dia goreng kan. Siapa nama dia Sat? Cikgu try search sekejap. Fake art ni. Lepas tu dia panggil apa? Kinetic ke? Dia suka gerak-gerak apa semua tu kan. Alah, dia cari tak jumpa pula. Selalu cikgu dekat IG dia selalu dia update lah benda-benda tu kan. Okay. Tak apalah. Tapi dia punya karya tu macam macam senang je buat kan. Dia tuang, dia bubuh colour banyak-banyak. Lepas tu dia tebuk tin ke apa. Dia goyang-goyang benda tu. Lepas tu dia jual benda tu. Dia namakan satu karya dia lah. Fake art lah. Karya palsu. Tapi harga memang tak boleh tahan lah. Ribu, puluh ribu, 100,000. Okay. Alright. Kita balik kepada sini. Seni pop pula. Pop ni ambil pada perkataan popular lah. Zaman kita boleh, kalau nak buat seni ni, waktu yang popular, pada waktu tu kita pun buat hasilkan karya dia. Siapa yang popular waktu tu lah. Okay, kita tengok. Aliran seni pop muncul di England, Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. Seni pop adalah singkatan pada popular art. Okey, cikgu terang tadi. Yang ada di mana? Yang orang waktu tu tak ada Facebook lagi, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Dia ada di dalam surat khabar, TV, iklan dan sebagainya. Jadi karya-karya ni mereka telah hasilkan balik. Pelakon, penyanyi dan sebagainya lah. Okey, pelukis-pelukis yang membawa karya ini adalah Robert Rauschenberg, Jasper John, okey, seni pop yang terawal. Kemudian Richard Hamilton, Roy Lichtenstein, David Hockey, Peter Blake, Alan John dan Andy Warhol. Andy Warhol ni popular lah, yang cikgu tahu lah. Okay, aliran ini menggunakan teknik lebih moden, misalnya menggunakan imej popular ke permukaan canvas. Pelukis gemar menggunakan size tag yang besar. Dia ada huruf lah. Dan penggunaan unsur garisan yang jelas, representasi simbol. Okey. Hal benda, subjek matter dia yang sering menjadi tumpuan adalah objek consumer. Okey, benda yang kita selalu tengok lah kot. Kan? Consume, kita selalu guna. Okey, kebanyakan orang yang kurang diberi perhatian oleh masyarakat dijadikan subjek dalam karya seni. Okey, mari kita tengok karya-karya seni pop art. Okay, Richard Hamilton, London, England, lukisan beliau In Horn House Study. Okay, Conversation, Oculus, Witness Study. Okay, tak apa, kita ni In Horn's House Study. Dia banyak pada study ni, maksudnya mereka dah mula buat kajian lah. Mereka buat kajian dengan melukis. Okay, kita tengok kat sini. Karya dia, apa yang popular kat sini kamu nampak bentuk apa kat sini? Kalau cikgu boleh zoom. Dia benda ni mesti popular tau. Baru kita pelukis ni akan ni lah, maksud dia ketengahkan zaman dia tu benda ni popular. Okay, cikgu tak sure cikgu nampak apa. Cikgu nak jadi macam karya abstract baik tadi. Expression abstract. Okay, tak apa, kita tengok yang ni ya. Yang ini dia kita tahulah, ini macam architecture punya drawing sikit. Okey, architect visual lah. Seni pop ni okey. Sini kita tengok lagi apa lagi yang popular. Yang ni macam komik sikit dah, ala-ala komik, drawing for Wham. Kan. Wham ni mungkin istilah kapal terbang tu masuk dalam apa ataupun pelanggaran letupan, kapal terbang tu meletup. Tapi kenapa kapal terbang tu meletup bunyi wham? Yang cikgu tahu kalau dia
Kalau kita faham boom kan. Tapi kalau dia wham ni tahu waktu bila? Waktu dia naik melintasi kita punya rumah. Wow. Tu betul. Kan? Cikgu punya imaginasi lah kan. Tapi kenapa dia buat tajuk dia Drawing for the Wham. Tak apalah. Tu karya dia, dia nak letak nama Wham tu. Mungkin dia rasa dia bunyi kalau terbang meletup tu bunyi Wham kot. Okay, tak apa. Okay, Roy Lichtenstein, Drawing for Still Life for the Cabbage. Still Life dia lukis dekat dia letak pasu. Still Life ni apa yang kita lukis depan mata kita lah. Dia letak pasu, letak apa semua ni kan. Kita pernah belajar dah 3 tempat tu Still Life. Tapi dia lukis ni tak lah ni macam lakaran je ni kan. Tapi ni yang popular waktu zaman ni lah. Okay, kita tengok lagi. David Hockney Okey, dilahirkan 9 Julai 1937, pelukis terpenting seni pop. Okey, apa yang dia punya karya? Still Life, Taj Hotel, Bombay, Celia, Serenade, Cut Tree, Timber. Okey, Study for Closer. Mereka pun ada study juga. Okey, Cheops Pyramid, Master and Master Clark Percy, More Crook, Timber of Woolgate dan Study in Water Pool. Yang apa dia yang popular kat sini? Study of water. Aduh, cikgu tengok cikgu yang gelak. Study of water. Kamu boleh study tak? in the pool. Ni kolam, ni ayak. Wow. Tahniah. Popular sungguh. Okey. Okey, habis dah seni popular tadi Cikgu duk cari karya Marilyn Monroe. Seni pop dia tak keluar. Oh, mungkin sebab Marilyn Monroe tu dia dalam catatan. Okey, kamu kena ingat benda-benda ni nanti dalam kita belajar tajuk catatan dia akan keluar balik ni aliran-aliran ni. Mungkin lah dekat situ baru ada lah. Marilyn Monroe tu seorang ni lah yang terkenal waktu tu dan dilukis oleh pengkarya-pengkarya lah. Macam sekarang lah. Kan sekarang ni tengah popular ni ada di TikTok. Ada student ni dia lukis guna teknik stencil. Kan dia lukis muka Siti Nurhaliza, dia potong apa tu? Siapa pernah tengok kat situ? Dia potong skeping kan. Dia lukis tu semua potret nak kata potret lah kan, muka wajah orang-orang yang popular. So itu pun kita panggil seni pop lah. Sebab dia cuma cara dia tu ialah stencil art. Dia potong kertas plastik-plastik tu ikut dia punya design tu. Dan dia gelekkan colour. Maka satu lapis lama-lama bila warna yang paling gelap tu nampak rupa. Menarik lah. Bagus lah. Dia dah cipta satu trend di Malaysia lah. Mungkin kan dia satu trend di Malaysia. Okey, seni op. Seni op yang seterusnya. Okey, apa dia op ni? Op ni ialah singkatan kepada optical. Ilusi optik. Okey, seni op ialah singkatan pada seni optik. Okey. Ataupun ilusi optik. Dalam sains ada ni. Tu je kita nampak. Bila belajar sains, mata kita ni, kita akan keliru dengan kita akan dikelirukan bila ada visual yang mengelirukan. Kan? Macam contoh apa? Tak cikgu type. Ilusi optik. Mata kita ni, tak semestinya apa kita tengok itu betul. Ilusi optik. Ilusi optik kita tengok Okay, kita tengok yang ini tengok. Yang ini dia memang bergerak. Ada yang tak bergerak. Benda ni tak bergerak tapi kamu tengok dia seperti bergerak. Alamak. 3D art cikgu. 3D art. 3D art nampak macam ketui kan? Nampak macam timbul kan? Tapi dia tak timbul pun. Sekejap, cikgu tunjuk ni. Yang ini sekejap. Okey. Kita tengok ilusi optik ni. Kita sama-sama melihatnya. Okey.
Oren yang manakah lebih besar? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan nampak besar kan? Nampak kanan. Ya, sebenarnya dua-dua sama besar. Kuing, kuing, kuing. Itulah kata mata ni dia mudah ditipu lah dengan visual lah. Itu sebab kalaulah kamu suka dekat seseorang, ni moral dia kan. Kamu jangan suka pada wajahnya saja. Kamu jangan mudah jatuh cinta dengan wajah saja. Kamu kena kenal dia lebih dalam lagi. Sebab nanti kamu tertipu nanti. Kalau kamu kahwin dengan dia ni, kamu akan hidup dengan dia. Allah, harap ke handsome je. Tapi perangai macam tu je. Macam tu lah. Tapi sebenarnya dalam seni optik ni, dia memang meng-highlightkan benda-benda macam ni lah. Seni op ni. Tapi taklah sampai kata ini adalah sains ni. Ni sains. Itu je cakap. Kan? Sekejap kita tengok lagi. Best juga ni. Yang ini kan. Yang ini, siapa yang nampak pasu? Siapa yang nampak ada dua orang? Saya nampak orang. Nampak? Orang je. Dua orang kan? Ada pasu? Ada? Duduk tak mana? Ada. Dia tengah tu. Itulah cara kita memandang. Kalau kita memandang yang putih, kita akan nampak pasu. Kalau kita memandang yang hitam, kita akan nampak dua orang yang sedang berhadapan satu sama lain. Itulah kata seni optikal ni ataupun ilusi optik lah. Okay, mari kita tengok lagi. Kan? Yang ini. Siapa nampak dia bergerak? Saya. Sebenarnya gambar ni tidak pernah bergerak. Dan cikgu tak edit apa-apa pun. Dia bergerak sebab mata kita tengah lihat dan otak kita tafsir tau. Tapi dekat sini, dia orang punya hasil visual tu menyebabkan otak kita sentiasa tafsir dia bergerak. Dan sebenarnya dia tidak pun bergerak. Menarik ke lah. Okay, Zat. Kita tengok lagi ada lagi tak? Yang ini. Yang ini lagi best. Yang ini lagi best. Apa yang best dia? Adakah ini garisan melintang? Ini. Siapa kata garisan ni semua melintang? Selari. Siapa kata garisan ni tidak selari? Dia ada kecil, dia membesar, kecil, membesar. Okay. Sebenarnya semua garisan ni sama kalau kamu ukur ni. Sama saiz dia. Dia sebelah sini pun sama, sebelah sini pun sama. Jadi itulah dia ilusi op. Ataupun optical illusion lah. Okey, kita balik kepada tadi. Seni op ni. Okey, taklah sampai macam tu. Zaman ni dia taklah secanggih tu. Tapi dia nak bagi tahu ada dah aliran tu. Mereka suka berkarya macam tu. Okey, kita baca sikit. Memberikan rasa pergerakan, getaran, corak tertentu. Okey, seni op yang perintis dia ialah Joseph Elber, MC Escher, Richard Caldecott, pelukis yang lain Victor Vasarely, Richard Onusquiewicz dan Bridget Riley. Okey, kebanyakan lukisan seni op menggunakan susunan geometri hitam putih yang mengelirukan pandangan mata. Okey. Warna kontras, lingkaran serta putaran dalam imej. Kelihatan sentiasa bergerak-gerak. Hasil karya seni op tidak ada kaitan dengan imej di dunia. Sebaliknya bersifat abstrak juga. Imej yang dihasilkan memiliki ilusi pergerakan. Yang itulah yang dia nak highlightkan. Dia ada ilusi kat situ. Orang magic banyak guna ilusi lah. Okay. Kita tengok kat sini. Seni op ni. Okay, kita sambung lagi ni. Yang ni dia tulis ni lah. Okay, Joseph Elber. Okay, kita tengok baca Joseph Elber. Dilahirkan 19 Mac, Bottrop, Jerman. Okay, keluar balik. Jerman. Study of Graphic Tectonic Structural Constellation Color Study. Mereka ni dah mula study lah. Itu sebab bidang mereka jadi berkembang tu kan. Bidang seni mereka lah. Kita bila nak study je, kita dah kena pangkah dah. Seni, tak ada masa depan lah, apalah, macam-macam lah kan. Okay. So, the structural
installation. Nampak dia punya karya-karya optical dia tu. Macam ni. Tectonic series. Ni Ni dah macam apa? Piramid kan tengok daripada atas ni kan. Sat tenggelam, sat timbul dan sebagainya. Kita nampak sat tenggelam, sat timbul. Okay. Okay, kita next lagi. MC Archer. Okay, cuma cikgu tak sure macam mana yang ini dipanggil optical ni. Mungkin dia kecil besar kot. Okay, cuma yang ini memang nampak lah. Dia buat macam ni tapi semua jadi ikan. Kau pasal tak? Yang putih pun ikan, yang hitam pun ikan. Nampak? Yang besar pun ikan, yang kecil pun ikan. So, tak ada satu pun yang dia sia-siakan lah. Okay. Fish and scale. Maksud dia, scale ke seal? Ikan dan sisik. Dalam sisik ada ikan, dalam ikan ada sisik. Optical dia lah. Okay, menarik. Okay, Richard Caldecott. Okay, kita tengok sini dilahir 1962, berlukisan benda terkenal, Untitled. Semua suka letak nama Untitled. Okay, kamu janganlah letak Untitled tu. Melainkan memang kamu hari tu biar apilah nak bagi orang lain pening ni kan. Untitled. Okay, yang ini apa benda dia nak buat ni cikgu pun tak sure. Okay, Untitled lagi. Ini pun sama, dia buat garisan-garisan macam tu. Harap-harap dia bahagia dengan garisan tu. Okey, sudah habis dah. Okey, dekat sini ada tugasan lah. So, macam biasalah kamu untuk tugasan kali ni. Okay, kelas kita ni dah habis dah. Sampai seni optical, seni op. So, tugasan kamu ialah kamu hasilkan untuk eksplorasi, kamu hasilkan video tentang, ambil salah satu sahaja. Ambil salah satu aliran tu dan kamu ceritalah dengan jelas, lengkap. Mungkin kamu bagi pendapat kamu sendiri pasal aliran tu ke dan sebagainya lah. Kita panggil study lah. Bukan kamu buat video ni kamu yang jadi susah tu sebab kamu buat video kamu rasa macam kamu nak pelbagaikan teknik video tu. Tapi sebenarnya dalam video tu yang nak di-highlightkan ialah study about the ism tu. Aliran tu sendiri dan gaya tu sendiri. Okay. Cukup dulu sampai kelas kita sampai ni. Semoga kamu dapat hasilkan video yang menarik lah tentang ni dan kita akan kamu upload ke Workalert tu, kita akan tengok sama-sama lah untuk next week ke, insyaAllah. Okay. Okay.